Dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkisar dengan isu panas yang terpapang di media hari ini yang menjadi panas apabila kenyataan terkini yaitu akaun Bersatu dibekukan kerana derma RM300 juta. Ini dakwaan daripada sumber SPRM. Dan apa yang saya baca daripada kenyataan media ini, yang mana di sini dikatakan bahawa pada awalnya pembekuan berkenaan dakwaan berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana rancangan kerajaan berjumlah RM92.5 bilion semasa pandemik COVID-19 yang didakwa diselewengkan. Dan apa yang saya lihat di sini juga, bagaimanapun sumber SPRM yang enggan dikenali mendakwa pembekuan dibuat bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Dan sumber juga mendakwa jumlah sumbangan itu disaki berjumlah lebih daripada RM300 juta. Dan hari ini kita tahu baki dalam akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar RM40 juta. Bermaksud kos untuk PRU yang lalu Bersatu sekurang-kurangnya menggunakan dana tidak kurang daripada 260 juta. So, itu sekurang-kurangnya. Tetapi saya rasa lebih dari itu kerana apa yang dikatakan oleh saksi ini, yang mana sumbangan itu disaki berjumlah daripada RM300 juta. Bermaksud 300 juta kelebih, tidak akan kurang, dan mungkin 400 juta, mungkin 500 juta, mungkin 1 bilion. Jadi inilah isunya yang kita lihat hari ini. Bersatu yang selama ini, mana dia ketua penerangan Bersatu? Tolong jawab isu ini. Dari mana Bersatu dapat penderma-penderma yang sanggup menderma 300 juta lebih, ataupun mungkin mencecah 500 juta, triliun mungkin, bilion mungkin, kepada parti ini. Sedangkan parti ini baru setahun jagung. Jadi secara ketua penerangan Bersatu, jangan asyik nak menyerang kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Konon-konon kerajaan hari ini tidak telus lah, tidak pandai nak mengurus negara lah. Tetapi kalau inilah parti politik yang baru setahun jagung sudah mempunyai akaun mencecah ratus-ratus juta, rakyat juga akan bertanya. So, kita lihat, jika 10 orang kontraktor membuat derma, paling tidak pun 33 juta. Jadi, bagaimana seorang kontraktor itu sanggup memberi duit sebanyak itu kepada parti Bersatu, walaupun nak dikatakan sebagai derma? 33 juta itu boleh untuk merangsang ekonomi ataupun membantu rakyat di satu kawasan. Jadi inilah yang kita lihat hari ini. Itulah sebabnya parti Bersatu takut sekali apabila melihat Nurul Izzah cuba diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membantu sebagai orang kanan dalam Kementerian Keuangan dan juga Ekonomi. Kerana takut rahsia-rahsia ini terbongkar. Hari ini kita lihat berapa banyak ini duit yang telah pun dihilangkan. Jadi hari ini juga saya berharap parti PAS juga harus kita lihat akaun mereka. Jika perkara ini kita boleh hentikan, maka parti yang seperti Bersatu ini ataupun PAS jika juga terlibat, kita harap ROS bubarkan parti mereka. Kerana kita tahu parti Bersatu ini memang adalah tempat-tempat orang yang kita lihat dibuang parti, mereka yang mengkhianati parti, mereka yang jadi katak. Jadi orang-orang yang ada di Bersatu ini tidak ada pemimpin-pemimpin yang boleh kita katakan ada integriti sebenarnya. Mereka yang mengkhianati partinya, mereka yang lompat parti, mereka yang dibuang daripada parti. Jadi itu dia. Sebab itu kalau kita lihat parti baru setahun jagung, ada dana sebanyak gini. Kalau betul ada penderma, maka kita rakyat Malaysia ingin tahu. Jadi saya menyeru kepada Bersatu, kepada Ketua Penerangan Bersatu yang mulut celupal selama ini, yaitu Datuk Wan Saiful, tolong jelaskan isu akaun parti kamu kepada rakyat. Jangan sibuk menyerang kerajaan yang ada hari ini. Kerana kerajaan yang ada hari ini menjalankan kerja mereka dengan penuh dedikasi untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi parti Bersatu sibuk menghantam kerajaan
supaya ekonomi kita ini meruntum. Mereka dah kaya raya. Kita lihat akaun mereka saja, akaun parti mereka saja boleh menghidupkan pemimpin-pemimpin bersatu ini. Apalagi yang kita nak ceritakan, 40 juta yang masih ada hari ini. Kalau dibagi kepada semua pemimpin bersatu itu 1 juta, cukup. Jadi hidup mewah mereka. Tak ada mereka cerita tentang telur. Yang dia sibuk tentang isu telur, sibuk tentang isu ekonomi hari ini adalah untuk membuat propaganda yang akan susah rakyat. Karena daripada apa yang mereka hujahkan kepada rakyat, yang ada keluar di media, maka pelabur akan lihat bahwa ekonomi kita, politik kita bergolak. Tetapi yang buat perkara ini adalah orang bersatu. Jadi sebab itu saya selalu menghentam pimpinan-pimpinan bersatu ini. Kerana mereka cuba untuk merosakkan ekonomi negara ini. Tetapi mereka kaya raya. Begitu juga pimpinan PAS. Hari ini PAS harus jawab isu ini. Saya harap Harakah selepas ini tolong keluarkan isu akaun bersatu ini sedang dibekukan. Jangan PAS tak keluarkan isu ini. Keluar pemimpin PAS, hujah kamu di Harakah di hari lepas ini. Ini baru saya nak lihat pemimpin bersatu dan pemimpin PAS anak jantan. Lepas ini saya harap SPRM siasat akaun PAS ini. Jadi di sini kita akan lihat apabila SPRM menyiasat perkara ini, jika betul ada orang yang menderma kepada parti bersatu ini dan akhirnya mereka tidak bersalah ataupun parti mereka tidak didapati bersalah dan betul dana itu datangnya daripada orang yang mungkin penyokongnya ataupun tidak ada kena-mengena dengan projek apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam kerajaan menjadi sebagai Perdana Menteri waktu itu, maka tidak ada isunya. Tetapi hari ini perlu pemimpin-pemimpin bersatu keluar ke hadapan untuk menjawab isu ini dulu. Supaya jangan kata lagi lepas ini Pakatan Harapan, orang-orang kerajaan perpaduan ini membuat fitnah. Jadi saya nak mereka jawab di media sekarang ataupun besok dah mereka jawab membuat pertikaian dengan isu ini. Supaya tidak mengatakan bahawa kami ataupun rakyat fitnah kamu. Begitu juga Harakah, saya harap Harakah besok dah ada keluar berkenaan dengan isu ini. Jangan kamu duk cerita tentang kegagalan kerajaan lah. Anwar ambil anaknya jadi penasihat lah. Kamu nak komplain bahawa kerajaan hari ini gagal lah. Tetapi jika inilah cara parti yang bernama Perikatan Nasional yang mentadbir negara bersama dengan PAS, rakyat bukan bodoh hari ini. Rakyat dah nampak PAS sebelum ini bawa Tin Milo apabila berkempen. Tetapi apabila berada dalam kerajaan, PAS bukan saja tidak lagi memainkan Tin Milo, tetapi siap bersumpah untuk memberi duit, harus menyokong kepada PAS. Ini juga kita dah lihat. Zaman teknologi hari ini, pemimpin PAS jangan berfikir bahawa ini zaman tahun 60-an, zaman tahun 70-an. Senang nak memperdayakan rakyat. Dalam banyak-banyak rakyat, tidak semuanya menyokong kita, tetapi mengikut kita untuk mengetahui pengetahuan tentang kita punya parti. Jadi ini yang berlaku hari ini. Dah pun berlaku dengan Parti Bersatu. Saya harap besok akan berlaku dengan Parti PAS. Dan kita boleh lihat sebenarnya siapa yang membuatkan ekonomi negara ini rosak. Siapa yang buat hutang negara ini rosak. Pemimpin mana yang paling banyak sekali rasuahnya. So, sekarang kita nak lihat satu persatu telah pun dibongkarkan oleh SPRM. Dan mungkin lepas ini pemimpin PAS juga bersiap sedia. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.